Selamat sore ibu-ibu, Uan, Taja, semua baik-baik ya. Taja身体健康ya, 心里平安, yusilek ya, ada sukacita, ada keamanan dari Tuhan menyertai kita semua. Salam sehat senantiasa. Sebelum kita nanti bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama bernyanyi terlebih dahulu lang lai ciu setiap kuah ya. Tuhan adalah gembalaku. Ai kalian el ciu ya, lang lai pepe ciu setiap kuah. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntunku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku dengan minyak, pialaku melimpah. Kebajikan dan kemurahan mengikuti seumur hidupku, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. 姐妹们，首先我们来先做一个祷告。 Bapak Surgawi, Bapak yang baik, kami berterima kasih untuk sore hari ini. 主啊，感谢你，让我们今天有个美好的下午。 Kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. 这时候，我们也要把这个听到的时间放在你的手中， Berkati kami dan berkati juga ibu-ibu yang akan mendengarkan. 愿神祝福我们，也祝福所有在听也观看这个姐妹会的姐妹们， Agar kami boleh semakin mengenal Tuhan dan hidup di dalam penyerahan
Tuhan yang menggembalakan kami. 让我们可以活在你的恩典当中，也在你的牧养当中，认你为我们的好牧者。 Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami yang agung. 我们这样的祈求、感恩、交托，乃是在我们的好牧者耶稣的手中。 Amin. 阿门。 Mari ibu-ibu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan. 姐妹们，我们再一起看一篇的诗篇。 Kita akan membaca dari Mazmur 23. 就是诗篇23篇，大家熟悉的。 Mazmur 23 kita akan membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. 我们把这个23篇完全读完。 Kita akan mempelajari Mazmur yang ditulis oleh Daud ini. 我们来思想大卫所写的这篇诗篇。 Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 诗篇23篇，耶和华是我的牧者，耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。他使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边，使我的灵苏醒，为自己的名引导我走义路。我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席。 你用油膏了我的头，使我的腹杯满溢。我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。 Ya, demikian pembacaan firman Tuhan, ibu-ibu sekalian. 姐妹们，今天的读经到此。 Judul daripada Mazmur kita ini adalah Tuhan Gembalaku yang baik. 今天我们的讲题目是耶和华是我的好牧者。 Apakah ibu-ibu sekalian sudah bisa mengalami bahwa Tuhan itu gembala kita yang baik? 姐妹们，我们成佛经历过主耶稣是我们的好牧者。 Hal ini ditulis oleh Daud di dalam Mazmurnya. 这篇诗篇是由大卫写的。 Dia menuliskan pengalamannya, bagaimana dia menjadi seorang gembala dan dia memiliki seorang gembala yang baik. 这里告诉我们，这个大卫怎么样是一个好牧者，然后他自己也是由我们的神成为他的牧者。 Ya, jadi Daud ketika menjadi gembala, dia betul-betul tahu dia memiliki Tuhan yang menggembalakan dia. 他纵然自己是牧者，他晓得有一位神也是成为他的牧者。 Nah, Daud ingin ketika dia menuliskan ini bahwa sebagai umat percaya kita juga bisa mengalami penggembalaan Tuhan. 他晓得，纵然他在这样的日子当中，我们就好像我们也要晓得，我们有一个好牧者在引领我们。 Jikalau Tuhan adalah gembala kita, 假如神是我们的牧者， dan jikalau Tuhan sudah menggembalakan kita dan sedang menggembalakan kita, 而且他已经牧养我们，现在正在牧养我们。 apakah kita bisa merasakan apa yang dirasakan Daud? 我们可不可以了解同感于大卫呢？ Ya, Daud menulis Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. 这里告诉我们，耶和华是我的牧者，我必不知缺乏。 Ya, takkan kekurangan. 从来不缺乏。 Kita tidak akan pernah mengalami lagi apa yang namanya ingin ini, ingin itu. 我们不再有一些渴慕的心，我想要这个，我
想要那个。 Bukan berarti sebagai manusia lalu kita tidak butuh sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini seperti makanan, minuman. 不意味着我们成为人，我们要生活，我们不需要饮食。 Daud ingin mengatakan ada satu kepuasan di dalam hidupnya. 大卫告诉我们，在他的生活当中，他有这个满足感。 Iya. Berapa sering kita mengalami kepuasan di dalam Tuhan? 试问我们自己，在神里面，我们到底有多少次感觉到满意了、满足了？ Kepuasan yang sesungguhnya ini tidak bisa diberikan oleh dunia ini. 这个真正的满足感、满意，不是世界可以给我们的。 Hari ini kita makan, besok kita harus makan lagi. 今天我们吃饭或者饮食，明天我们还是饥饿，还要吃。 Demikian juga hari ini kita minum, besok atau sebentar lagi kita perlu minum. 现在我们喝了一口水，不多时以后我们还是要喝。 Kita perlu istirahat 我们需要休息， dan besok juga kita perlu istirahat. 明天同样的我们也需要休息。 Tetapi apakah kita menemukan kepuasan di dalam makan, minum, dan istirahat kita? 在这个吃喝休息当中，我们得到了这样的满足吗？ Contoh yang lain, 其他的例子， kita sudah punya rumah. 我们有了一所房子， Apakah kita puas dengan rumah kita? 我们对我们的房子满意吗？ Atau kita melihat ke sekitar kita, kita menginginkan rumah yang lebih besar yang kita pikir bisa memuaskan kita. 我们看看周遭，我们看到有比我们更想要的房子， Kita tahu bahwa ini tidak pernah akan memuaskan. 我们晓得这些属世的东西从来不会让我们满意、满足。 Rumah sebesar apapun tidak pernah akan memuaskan kita. 多大的房子都不能满足我们的。 Apapun yang disediakan oleh dunia ini sebenarnya tidak akan pernah bisa memuaskan kita. 世界所告诉我们所有的一切都不能满足我们的需要。 Kepuasan itu hanya bisa kita temukan di dalam Tuhan yang adalah gembala kita yang baik. 我们可以得到这样的满足感、满意感，只有在神我们的牧者身上。 Daud sudah mengalami itu. 大卫经历了这样的事， Apakah kita sebagai umat Tuhan mengalami itu atau tidak? 我们成为神的子民，我们经历这样的满足感了吗？ Karena kalau kita belum puas 假如我们今天还不满意， atau bahkan tidak pernah puas, 从来不满意， maka kita akan menjadi manusia yang terus minta-minta untuk dipuaskan. 那我们就是成为一个贪心的人，不断的索求，不断的寻找，让我们可以得到满足。 Kalau kita tidak pernah puas, berarti kita tidak pernah bisa menjadi orang yang memberkati orang lain. 假如我们从来没有这个满足感，那我们就不会成为一个带给别人祝福的人。 Kalau kita puas, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. 假如我们满意、满足了，我们就可以成为别人的祝福。 Sudahkah kita menjadi berkat bagi orang lain? 我们是否成为别人的祝福了吗？ Apakah keselamatan dari Tuhan sudah memuaskan kita atau belum? 神给我们的救赎工价，让我们满足了吗？满意了吗？ Jikalau keselamatan itu kita sudah peroleh di dalam Yesus Tuhan kita, 假如我们从救主耶稣的身上找到了这个救赎恩典， maka sebenarnya kita tidak memerlukan lagi dunia ini. 其实我们不再需要这些世界了， Karena kita sudah dipuaskan dengan keselamatan dari Tuhan. 因为我们从神的救恩当中得到了满足感。 Kemudian Daud juga menulis di ayat 2, 大卫在第二节里这样告诉我们： Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 他使我躺卧在青草地上，为自己领我到可安歇的水边。 Ya, ayat 2 dan 3 ya. 第三节，他使我的灵魂苏醒，为自己的名引导我走义路。 Pengalaman yang pertama tadi Daud adalah kepuasan dari Tuhan yang menggembalakan dia. 大卫从耶和华是他的牧者里找到了第一个就是满足感。
Pengalaman yang kedua yang Daud alami dari Tuhan adalah kenyamanan. 第二，他从这个好牧子的身上找到了舒适感。 Daud menulis di ayat kedua, Tuhan membaringkan dia di padang yang berumput hijau. 这里大卫告诉我们，他就是我们的牧子，使我躺在青草地上。 Jadi Daud sebagai seorang gembala, dia perlu mencari padang rumput untuk domba-dombanya. 大卫成为牧子，他同样要找一块青草地，为他的羊可以在那里。 Dan sebagai domba, dia juga butuh Tuhan menggembalakan dia ke padang rumput yang hijau. 成为羊，他也需要我们的好牧子，就是耶和华领我们到可安歇的水边。 Nah, di sini Daud menggambarkan bukan saja dia menemukan padang rumput yang hijau. 这里大卫告诉我们，他不单单找到青草地上， Karena pada waktu itu tidak mudah menemukan padang rumput yang hijau. 当然在当时要寻找这个青草地上是不容易的。 Dan Daud bisa mengatakan di sini, Tuhan membaringkan dia di padang rumput yang hijau. 这里告诉我们，他使我躺卧在青草地上。 Untuk bisa berbaring di padang rumput yang hijau, kita harus bisa menggambarkan betapa luasnya padang rumput yang hijau itu. 假如我们要想象怎么样可以躺在青草地上，我们可以想象这片青草是何等的广大。 Kalau padang rumput itu hanya sedikit, tentu tidak bisa berbaring. 假如青草地只是一小片而已，这么多的羊怎么能够躺卧呢？ Jadi Daud menggambarkan betapa nyamannya dia digembalakan oleh Tuhan yang menuntun dia menemukan padang rumput yang hijau. 这里告诉我们，大卫觉得很舒适，由神来带领他走在青草地上。 Apa itu nyaman, ibu-ibu? 舒适是什么意思呢？ Pernahkah kita mengalami kenyamanan? 我们是否感觉过舒适？ Contoh sederhana, 比如说， apakah hari ini tempat tidur kita yang mungkin sudah lama kita pakai masih memberikan kenyamanan itu? 比如说我们睡了很久的床它给我带来舒适了吗？ Apakah bantal itu masih empuk, memberikan kenyamanan? 我们的枕头是不是让我们睡得很舒适？ Apakah guling masih terasa empuk? 或者我们的抱枕很舒适了吗？ Atau tilam itu sudah mengeras? 或者我们的这个床已经硬了，因为时间久了。 Banyak orang berpikir kalau ingin menikmati tidur yang baik, maka perlu membeli kasur atau tilam yang mahal. 很多人觉得要有好的睡眠，我们应该要有一块很好的、很贵的这个睡床。 Ibu-ibu, betul, tilam atau kasur yang mahal mungkin bisa memberikan rasa nyaman waktu tidur. 是的，姐妹们，这是昂贵的这个睡床可以带给我们很舒适的睡眠。 Tetapi bagaimana dengan pikiran jikalau dia justru tidak menemukan kenyamanan? 那我们的思想怎么样呢？假如他没有找到这个舒适，我们的思想会很乱。 Apa yang terjadi kalau ternyata banyak kekhawatiran di dalam pikiran kita? 在我们思想中很多挂虑的话，我们怎么办呢？ Kenyamanan untuk kita tidur itu bukan hanya perlu dengan kasur yang mahal. 我们需要有安眠的话，我们不是单单需要这个很好的睡床。 Sebagai manusia, kita bukan hanya punya tubuh, 成为人，我们不单单有这个身体而已， tetapi kita punya pikiran, 但是我们有这个思想， kita punya jiwa. 我们有灵魂， Semuanya itu menyatu 这一切都是合一的。 dan perlu nyaman. 我们需要舒适， Dan kita tahu dunia ini tidak bisa memberikan kenyamanan itu. 我们晓得世界不能够给我们这样的舒适感。 Badan kita mungkin bisa menikmati kasur yang nyaman, 我们的身体可能可以享受这个很温暖的这个床， tetapi pikiran kita tidak bisa dengan kasur yang nyaman. 但是我们的这个思想不能够用这个很软的、柔软的床来满足它。 Pikiran ini hanya bisa ditenangkan oleh Tuhan. 我们的思想只有神可以让我们有安宁。 Ibu-ibu, apakah kita sudah bersama dengan Tuhan sebagai gembala kita yang memberikan kenyamanan kepada kehidupan kita?
姐妹们，我们是否有神来引领我们，赐我们这样的安宁呢？ Karena Daud berkata di ayat yang ketiga, Tuhan menyegarkan jiwaku. 这里他告诉我们第3节，他使我的灵魂苏醒， Jiwa yang segar, 就是给我一个苏醒的灵， jiwa yang selalu ada sukacita, 一个常常有喜乐的灵， jiwa yang memang ada di tengah-tengah kondisi yang kadang-kadang membuat kita susah. 我们的灵可以在这些周遭让我们带来很困难的环境当中。 Selama kita hidup di dalam dunia ini, kita belum terlepas dari berbagai kesukaran. 当我们还在世界上生活的时候，我们永远不会被离弃，从这些困难当中被离弃的。 Daud ketika mengembalakan domba-dombanya, dia tentu juga mengalami hal yang sukar. 当大卫牧养他的羊群的时候，同样的他也会碰到很多的问题。 Dia mungkin harus berjalan jauh membawa domba-dombanya mencari padang rumput yang hijau. 可能他要走很远的地方，寻找一个有很多青草地上。 Kadang-kadang mungkin tidak pulang karena belum menemukan padang rumput yang hijau. 有时他要走很远的路，很久的路，因为他找不到这些广阔的青草地上。 Sehingga kadang-kadang akan bermalam di tempat-tempat di padang rumput yang terbuka begitu saja. 所以很多时候他要睡在这些露天的地方， Tidak ada tempat teduh. 没有一个可安歇的地方。 Kalau bisa menemukan tempat batu, gua batu, ya mungkin bisa bermalam di dalam. 假如他找到一个洞穴或者是山的小穴里面，他可以在那里休息。 Tetapi belum tentu gua itu aman. 不一定这些山的小穴里面是安全的。 Dan tentu dia akan tidur begitu saja di lantai dan rasanya pasti tidak nyaman. 除了这样，他只有随便的躺到那里就睡到那里，有时候非常的不舒适。 Dalam kesukaran-kesukaran yang Daud hadapi, Daud bisa mengatakan, Tuhan menyegarkan jiwaku. 在他面临很多的困难的时候，他还是能够说，他使我的灵苏醒。 Apakah yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? 在我们日常生活当中，我们到底碰到了什么？ Saya percaya ada kesukaran. 我相信一定有困难， Saya percaya juga ada sukacita. 我也相信一定有喜乐。 Semuanya silih berganti. 这些喜乐与困难常常会替换着。 Tetapi ketika kita mengalami kesukaran, bagaimana kita menghadapinya? 当我们面对困难的时候，我们应该怎么样来面对它？ Kesukaran tidak bisa seketika dirubah menjadi sukacita. 这些困难不好像我们把手掌翻过来这么容易变喜乐了。 Di dalam menghadapi kesukaran, kesusahan, apakah kita bisa berkata seperti Daud, Tuhan menyegarkan jiwaku. 在我们面对困难，在面临困难的时候，我们是不是能够像大卫说，他使我的灵苏醒？ Kemudian Daud juga berkata di ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. 在第4节里，他告诉我们：我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。在我敌人面前，你为我摆设筵席，你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。 Ya, Daud mengalami banyak bahaya dalam kehidupannya. 大卫在他的生平当中碰到了很多危险。 Sebagai gembala yang membawa domba-dombanya, dia mungkin bertemu dengan singa, beruang yang berusaha mengambil domba-dombanya. 在他牧养羊群当中，当然会碰到很多的，可能是狮子，可能是熊，还有其他的动物想要丢走他的小羊。 Sehingga dia harus berusaha untuk bisa melawan binatang-binatang buas tersebut. 以至于他要很勇敢的来面对这些猛兽。 Kemudian di dalam kehidupannya yang lain, dia bertemu dengan banyak musuh yang menjadi lawan-lawannya. 在他的生活的其他方面，他也碰到很多敌对他的敌人。 Tidak mudah bagi kehidupan Daud. 当然，对大卫来说，这是不容易的生活。 Kalau kita tahu bagaimana ketika Raja Saul berusaha
mau membunuh Daud, 假如我们知道的话，在圣经里面告诉我们，扫罗怎么样的追杀着大卫， Daud harus berlari ke sana kemari untuk menghindari Raja Saul. 大卫要到处的躲避，因为扫罗要追寻他的命。 Tetapi apa yang Daud katakan di dalam Mazmur ini? 但是在这篇诗篇里，大卫告诉我们什么呢？ Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, lembah yang gelap, lembah kematian, aku tidak takut bahaya. 这里告诉我们，我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害。 Bahkan di ayat 5 dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. 第5节他告诉我们，在我敌人面前，你为我摆设筵席。 Jadi Daud mau mengatakan dia tidak takut sekalipun lawan itu ada di hadapan dia. 这里告诉我们，大卫说：“我永远都不害怕，纵然仇敌在我的面前。 Mengapa? ” 为什么呢？ Karena di sini dikatakan ada gada dan tongkat Tuhan yang menghibur dia. 因为他晓得神的杖、神的竿都安慰他。 Apa maksudnya? 这是什么意思呢？ Gada dan tongkat ini. 杖与竿是什么意思？ Ini mau menunjukkan kepada kekuatan Tuhan. 这里告诉我们，杖与竿都是神的能力。 Seorang gembala perlu gada dan tongkat untuk membela diri, untuk menjaga domba-dombanya. 一个牧子需要杖与竿保护他自己，同样也要保护他的羊群。 Dan Daud bisa merasakan keamanan itu karena ada kekuatan dari Tuhan. 大卫可以感觉到这样的安全，因为他晓得神有杖，神也有竿。 Nah, kekuatan Tuhan itu digambarkan di sini sebagai gada atau pemukul ya, dan tongkat. 这里他晓得神的力量就好像手里的杖以及手里的竿。 Dan kita tahu berkali-kali Daud selalu lolos dari bahaya Raja Saul. 我们可以在圣经里面晓得，大卫常常很多时候都从扫罗想要杀害他的地方逃脱了。 Dan di tengah-tengah dia harus lari ke sana kemari, dia merasa aman. 在他到处躲避扫罗的追杀的时候，他感觉到他的心是安宁的。 Ibu-ibu, apakah kita merasakan aman dari Tuhan sebagai gembala kita yang baik? 姐妹们，我们对神是我们的好牧子，我们有没有感觉到我们有安宁的心？ Karena Tuhan akan memberikan keamanan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. 因为神会给所有信靠他的人这个安全感。 Dan kemudian Daud mengatakan di ayat yang ke-6 yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. 在第6节里，大卫告诉我们：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。” Bagi orang yang percaya kepada Tuhan, 对信靠神的人， bagi orang yang menjadikan Tuhan sebagai gembalanya yang baik, 对我们把神当成是好牧子的人， pengalaman kebajikan dan kemurahan dari Tuhan selalu menyertai kita. 我们与神与我们同在，他赐给我们的同在、怜悯一切，我们一定会感觉到。 Orang-orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. 仰赖神的人一定会明白，也感觉到神的同在、神的怜悯。 Dan Daud berkata lagi, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. 大卫也告诉我们，他宁愿住在耶和华的殿中，直到永远。 Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita pasti akan diam bersama dengan Tuhan. 在我们生活当中面对了什么样的问题，我们一定会在神的同在之下。 Mazmur 23 merupakan pujian dan doa dari Daud. 诗篇23篇是大卫对神的颂赞以及大卫的祷告， Di mana dia menuliskan itu ke dalam bentuk pujian pengalamannya bersama dengan Tuhan. 他把他与神的经历写成这篇诗篇，成为颂赞诗。 Apakah ini juga menjadi pengalaman kita? 是否这也是成为我们的经历呢？ Jangan lewatkan kesempatan ini ibu-ibu mengalami bersama dengan Tuhan sebagai gembala kita. 我们不要错过了与神
神与我们同在，我们把它当成是我们的好牧子的。 Kenali dia, alami dia. 我们要认识他，我们要经历他。 Jangan membuang kesempatan yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. 我们不要把他与我们同在的时间丢掉了，放弃了。 Dan alami apakah betul ketika kita menjadikan Tuhan sebagai gembala, kita akan puas, nyaman, dan aman. 当我们感觉到神与我们同在的时候，我们是不是已经感觉到满意了、舒适了、安全了吗？ Semoga kebajikan dan kemurahan belaka akan berserta dengan kita seumur hidup kita. 愿神的恩惠、怜悯常与我们同在，直到永远。 Demikianlah Mazmur dari Daud. 这就是大卫的颂赞诗。 Semoga memberkati kita semua. 愿这首诗也能够祝福我们每一个姐妹们。 Mari kita setia seperti Daud setia kepada Tuhan. 让我们效法大卫，对主忠心至死。 Mari kita berdoa. 姐妹们，我们做一个结束祷告。 Terima kasih Bapak Surgawi karena ada Mazmur 23 yang tercatat. 主啊，感谢你，因为在圣经里面记载了诗篇23篇。 Begitu luar biasa, walaupun sudah begitu lama, Mazmur 23 tetap menghibur hati kami. 纵然诗篇已经是很久很久以前的诗篇，但是直到今天，它还是安慰着我们。 Kami sadar bahwa hidup di dalam dunia yang sementara ini banyak kesukaran. 当然，我们晓得在这短暂的世界生活当中，我们有很多的困难， Banyak berita yang mengkhawatirkan. 很多让我们担心的消息， Banyak hal kegagalan dalam hidup yang seringkali mengkhawatirkan juga. 在我们生活当中常常有失败的经历，让我们花力。 Tetapi Mazmur 23 mengingatkan kami tentang gembala kami yang baik. 但是诗篇23篇提醒我们，我们有一位好牧子。 Tuhan, kami akan terus mengandalkan Engkau. 主啊，我们要永远的仰赖你， Kami akan terus menjadikan Engkau sebagai gembala kami. 我们要永远把你当成是我们的好牧子。 Terima kasih Bapak Surgawi. 主啊，感谢你， Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 这样的祈求感恩交托， Amin. 阿门。 Shalom ibu-ibu, sampai di sini perjumpaan kita. 姐妹们平安，我们今天就到此， Tuhan memberkati. 愿神祝福我们每一位。